Speed ni. Speed dia. Jatuh. Ni. Okey. Jatuh tak? Kucing je. Kucing boleh. Kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuqini ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tadillana biha min jamil aziyat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarhamuna biha innaka 'ala darajat wa tubalighuna biha salli ghayati min jami' khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ana alihi wa sahbihi tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atim lana bil husnil khatimah wa la tatim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub sabi qulubina ala dinika wa ala ta'atik innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa atina bi taqwa wal istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Nizam atas pimpinan bacaan doa tadi, supaya majlis kita dapat berkata permohonan. Sebelum saya nak memberi laluan kepada pengurusi kita berucap, kita sama-sama ramai-ramai untuk berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW dan kita. Selawat ini dipimpin oleh saudara Ibrahim, Cik Ibrahim di Jono. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika suraqal badrun alaina wa tafat minhul buduru
ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurul faqaduri, anta isiru wa ghali, anta misbah suri, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, bibi ya Muhammad ya Rasul qabri qaidi ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, limun siri wa mustadibu da'awati, rabbir irhamna jami'a bijami'il salihati, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallatullah ala al-ahmad adadil suduri, Muhammadun hadi Muhammad sahibul wadil muniri, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ya Habibullah. Alhamdulillah kita dapat sama-sama berselawat salam dan terima kasih semua. Yang tak keluar tu boleh masuk dalam lah. Kat dalam banyak ruang lagi ni. Ada kekosongan banyak lagi. WhatsApp pun tak boleh. Lagi seterusnya Majlis Kuliah Malim saya menjemput Pengerusi Surau Kabupaten Tun Ibrahim Yono untuk menyampaikan sepatah lugat dipersilakan. Dekat. Sebelum saya mengucap patah kata dua kata, saya minta pertolongan dari pihak yang luar Yang luar maknanya sudikanlah masuk. Untuk memeriahkan majlis kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbir sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati penceramah kita Ustaz Kamal bin Munasir, merangkap Imam Surau Parit Gantung, Kuliah Parit Gantung. Yang dihormati saudara kita Cik Ali di Keramat, Hasil dia tengok senyum-senyum sikit. Mungkin ada TV3 akan keluar, InsyaAllah. Dan seterusnya yang saya hormati ahli jawatan kuasa Surau Parit Gantung serta Korea jadi perempuan yang apa kaum ibu. Saya tidak dapat berpanjang pasal maknanya masa terbagi. Lihatkan 3 minit Lihatkan 3 minit saja tapi dah saya lebih 4 minit. Minta maaf lah. Saya sebagai pengurusi surau, sebagaimana yang setiausaha saya tadi telah diterangkan, tuan-tuan pun faham. Semoga kita dapat memeriahkan lagi surau kita, maknanya dalam keadaan yang tengah-tengah ni antara masjid dengan surau kita. Sudah itu saya sebagai pengurusi niatkan diri saya dan mengingatkan diri tuan, semoga dapatlah bekerjasama. Dan saya pesan, ini baru lepas pilihan raya, maknanya yang kotor kita buang, yang bersih kita sama-sama meriahkan surau Parit Gantung. Dan saya tidak dapat berpanjangan, maknanya ada yang menunggu. Siapa juga ya? Itulah nampaknya. Jadi saya sebagai orang Jawa, tuan-tuan semua orang Melayu, saya kan. Orang Jawa maknanya kesilapan diri saya dan keluarga saya dan anak-anak saya minta maaf dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi atas ucapannya tadi. Kita tak nak ambil masa panjang. Kita memang tunggu-tunggu kita punya penceramah kita. Nampak memang jauh datangnya, bukan dekat-dekat, bukan alang-alang ni. Ini memang jauh. Sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketua kampung yang sudah hadir pada Bandar Meli. Mungkin terlewat sikit, tak apalah. Saya ingat saya nak bagi lagi laluan tadi, tapi dah nak tak apalah. Kita pergi settle. Okey. Untuk meneruskan majlis pada ini, saya dengan sukacitanya menjemput penceramah kita pada malam ini, Tuan Ustaz Kamal bin Nasir, untuk menyampaikan dan dia tekan ceramah pun kena panjang. Kena kuliah lah sikit dah, lebih kurang lah gitu lah Ustaz Kamal Okey, dipersilakan Tuan Ustaz Kamal. Itu bukan hal ingat dia semua. Ya. Okey. Saya bilang. Okey, ngapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
summa ilal kubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zailan bin Haji Rusmani selaku Setiausaha Surau Kampung Parit Gantung, ya, selaku pengacara majlis. Yang dihormati Encik Ibrahim bin Yono selaku pengerusi Surau Parit Gantung serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Encik Siddiq selaku Ketua Kampung Parit Gantung. Yang dihormati Encik Hairuzam bin Ahmad selaku Tuan Imam. Yang dihormati Tuan-Tuan Bilal. Yang dihormati barisan para alim ulama. Yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Khabari kabeh waras, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang, terutamanya akan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini 30 Jamadil Akhir 1444 Hijriah, kita dapat sama-sama berkumpul di dalam majlis yang mulia yang menjadikan salah satu urung kapeh, salah satu, ya, salah satu bukti yang kita ini cinta dan kasih kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat majlis, kita dapat mengikuti, dapat hadir ke majlis sambutan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia ini memperingati kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia yang luar biasa. Kalau kita lihat, kalau kita sambut hari lahir kita ni, selain daripada Rasulullah, biasa kita sambut hari lahir ni orang yang masih hidup aja. Ya, betul. Jarang kita buat sambut hari lahir orang yang dah tak ada. Ada. Kalau tahlil tu adalah, tapi tak sambut hari lahir. Selamat, Allah selamatkan kamu, panjangkan umur kamu. Biasanya orang yang masih hidup aja kita buat sambut hari lahir. Hari jadi ke hari lahir? Kalau saya hari lahir lah yang tepat. Hari jadi kita tak tahu bila jadinya. Ya. Tapi Rasulullah SAW walaupun telah wafat, tapi kita masih lagi, ya, kita sambut, ya, di merata-rata lagi negeri Johor. Negeri Johor ni istimewa, ya. Sambut Maulid Rasul ni bukan Rabiul Awal. Saya rasa sampai nak masuk Ramadan besok. Habis Ramadan ni, sampai bulan Ramadan baru berhenti dekat Johor ni mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul. Tak apa. Kita mengingati Rasulullah ini bukan setakat Rabiul Awal. Setiap masa sebenarnya kita kena ingat, kena cinta, kena kasih kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat ini, tuan-tuan, sungguh besar dia punya ganjarannya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan di dalam hadisnya, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Faqultu akhbirni bisai'in iza amiltuhu dakhaltul jannah." Ada sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong terangkan kepada saya suatu amalan, apabila saya mengamalkannya masuk surga." Ada sahabat Nabi takon, "Ya Rasulullah, aku ada takon Siti." Ini huraiannya dalam bahasa Jawa lah. "Aku ada takon Siti, apakah amalan sek nek dilakoni boleh menyumbang, menyebabkan seseorang itu mudah masuk ke dalam surga." Jadi alhamdulillah tuan-tuan hadir pada malam ini dapat mengamalkan 4 perkara yang Rasulullah kata dapat membantu seseorang itu mudah masuk ke dalam surga. Yang pertamanya kata Rasulullah, iaitu at'imit ta'am, menjamu orang makan. Besar pahalanya. Rupa tu di antara amalan yang memudahkan masuk dalam surga. Agak-agak nak ngadakan majlis maulid ni, ini buat-buat macam orang tak tahu je, sebenarnya saya malu ni nak cakap ni. Betul lah, walaupun rumahnya depan surau, dah macam jauh, betul jugalah tu. Nampak saya dah lain malam aja dengan pagi. Nak ngadakan majlis maulid ini sudah barang tentu bukan semalam bincangnya. Dah lama saya rasa ni. Sebulan 2 bulan dah rancang. Agak-agak orang gawe nen jero ke nen jopo. Agak-agak orang buat anak pasang konopi apa ora? Siji ke loro. Nek siji yo ganjil lho. Loro wis tambak belah kono. Agak-agak ingonane apa yo? Ingonane apa ni maksudnya? Jamuannya apa ya? Nasi lemak aja stemet. Yo ora patut lo nasi lemak bengi-bengi. Yo nasi jagung gak elah. Aku mun ora milu Walau milu muswarat. Tak apalah jamu apa pun. Jadi dengan mengadakan majlis Maulid Rasul ini, kita dapat menjamu orang makan. Kalau kita lihat sejarah, contohnya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dilahirkan Rasulullah, iaitu namanya Abu Jahal. Abu Jahal atau Abu Jahal? Di antara kafir Quraisy yang menentang perjuangan Rasulullah. Sampailah dia mati. Tapi apabila dia mendengar berita kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW ketika itu, dia di antara orang yang gembira selain daripada Abu Lahab. Diberitakan Abu Jahal telah menyembelih 100 ekor unta, tuan-tuan. Tuan-tuan ada sembelih 100 ekor unta malam ni? Ustaz ni ngomong ngait ayam seko pun orang. Contoh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, dengan menjamu makan ni tuan-tuan adalah suatu amalan sunnah
yang kita kena lakukan. Tak dapat sikit dapat banyak pun alhamdulillah. Sebab lagi-lagi kalau kita makan dengan berjemaah, tuan-tuan, lagilah bertambah guyup. Kita makan berjemaah ni antara sunnah Nabi yang kita kadang-kadang dah tinggalkan. Termasuklah yang cakap ni. Saya bukan nak berceramah, mengingat. Bukan nak ingat tuan-tuan, ingat yang cakap ni. Diri sendiri terutamanya, yang telinga paling dekat dengan mulut saya. Kadang-kadang kita makan berjemaah ni semakin lama, semakin jauh kita tinggalkan. Habis pergi makan ni warung aja saya ngomong, kapan ada makan bareng-bareng? Yang ada masa kalau boleh makanlah berjemaah. InsyaAllah kalau kita makan berjemaah ada barakahnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Fastami'u ala ta'amikum waskuru smallahi yubarikul lakum fih." Ya. Hadis Nabi daripada Ibnu Majah. Ada seorang Nabi ni, sahabat Nabi namanya Wasi bin Hab. "Ya Rasulullah, aku wis mangan, tapi kok orang wareg-wareg tok ya Rasulullah." Tapi orang ngomong Jawa lah. "Ya Rasulullah, aku wis mangan." Kata sahabat Nabi namanya Wasi bin Hab ni, "Aku wis mangan ya Rasulullah, tapi kok orang wareg-wareg kok ya Rasulullah." Rasulullah cakap apa? "Wahai sahabatku, kamu makan bersendirian ke?" "Iya ya Rasulullah, aku makan dewean." Dia ngomong. Lalu Rasulullah baca hadis tadi ni, Rasulullah sebut tadi. Dia kata apa? "Berkumpullah ketika makan dan sebutlah nama Allah, nescaya kamu akan diberkati makanan itu." Jadi kalau kita makan ni, jangan lupa baca bismillah, minta keberkatan. Allahumma barik lana. Lagi bagus, minta keberkatan. Kemudian makan berjemaah, insya-Allah sikit jadi cukup, banyak lagilah cukup. Lagi satu, dapat merapatkan hubungan dalam keluarga. Kalau dalam masyarakat, dapat mengeratkan dalam masyarakat. Suami suap isteri, isteri suap suami, ambil gelas suami, mana bibir suami letak ni, walaupun tak ada gigi. Carilah mana bibirnya, tempat. Tak apa. Itu merapatkan lagi hubungan, tuan-tuan. Sebab mbah-mbah kita dulu, nenek-nenek kita dulu, lagi-lagi ni wong Jawa, nek jenenge kenduri lagi, kenduri ruahan ke kenduri apa, biasanya ambeng. Ya, nasi ambeng. Nasi ambeng ni biasanya dia pakai dulang. Saya dulu kalau dekat Para Yusof suka duduk dengan Pak Imam. Sebab Pak Imam punya ambeng ayam engkong seko. Ya. Kalau duduk dengan orang biasa, ayam belampat kecil. Jadi kalau seekor tu dibagi banyak sikit. Tapi makan berjemaah, tak habis bungkus. Dan apabila bungkus, bawa balik. Itu namanya berkat. Betul? Udu pontrat, naik pontrat ada rumah kebun. Kiper berkat. Jadi orang-orang dulu, anak-anak ni nak makan sedap, tunggu mak ayahnya balik kenduri. Ada walimah, itulah baru makan sedap, makan daging ayam. Ya. Jadi anak-anak ni tunggu mak-mak balik, ayah balik. Ayah balik sambut. Salam dipapak ayahnya daripada pintu. Salam, tarik dia punya berkat. Sebenarnya nak ambil berkat tu kan apa? Salam tu dah memanglah. Taruh dulang. Lepas tu tak terus makan, tuan-tuan. Panggil lagi ayah, dalam hati janganlah ayah nak makan lagi. Dalam hati janganlah ayah makan lagi. Bah nak makan lagi tak bah? Arab man mau mangan karo Pak Imam ni sini makan siti wis bungkus. Isi luwe meneh. Wah lama nak makan lagi pula. Abah pun makan. Dah makan, dah baca doa, abah pun makan. Ayamnya pula ayam kampung, bukan ayam daging tua. Jadi ayahnya pun tak ada berapa gigi. Jadi sekali tarik, tersembur nasinya. Tersembur belah depan. Jatuh dekat depan alung makan. Tarik lagi ayah, tersembur lagi nasi, angah makan. Tarik lagi sampai busuk pun makan. Tak rasa geli pun.
Dan kalau jatuh uponya tu tuan-tuan, oh memang dimarahi. Upon ni cikok ke. Mungkin yang upon ni ada keberkatan. Kui orang nyawah, orang reti pereti orang nyawah ke. Cikok. Oh dia sentak juga. Ambil dekat bawah tu tuan-tuan. Oh lagi-lagi kalau kita bagian penghabis tu saya paling suka. Semua dah habis makan, ada dia punya saki baki dikumpulkan makan. Itu lagi bagus. Cari keberkatan tuan-tuan. Nah, tapi alhamdulillah walaupun makan berjemaah ini tuan-tuan, insya-Allah dapat mengeratkan hubungan silaturahmi. Ya, dalam keluarga, kalau dalam masyarakat. Cuma saya janganlah buat perkara-perkara yang kurafat. Saya pernah dulu dekat Parit Raja, saya nampak Tuan Haji. Tapi bukan orang sini lah. Sini memang tak ada lah. Tuan Haji ni pelik. Dia nak makan nasi ambang tuan-tuan. Sebelum makan tu dia ambil sikit-sikit. Ini jangan buat, ini yang salah. Dia ambil nasi sikit, dia ambil mi gorengnya sikit, dia ambil ayamnya sikit, iwak celenteri sikit, apem gorengnya sikit. Apa yang ada kat tulang tu semua dia ambil. Sikit-sikit. Saya tengok ni nak buat apa Tuan Haji ni. Dia ada kiblat. Kemudian dia sedut. Wah, kok disedut? Orang dipangan. Kemudian dia hembus. Buat apa pula orang tua ni? Saya tak tanyalah masa tu. Lepas makan tu dah habis. Ji, tadi Haji buat apa? Ambil sikit-sikit sedut. Aku kirim arwah. Kirim arwah. Kan tadi dah baca tahlil la ilaha illallah, baca yasin semua. Itulah kirim keluar. Itu ya juga. Itu bacaannya. Itu aku ambil sikit-sikit tu aku sedut, hembus, dia punya napas masuk kubur. Napas masuk kubur jadi nasi ambang dalam kubur. Itu tak ada lah. Itu kepercayaan yang khurafat. Tak ada dalam Quran, dalam hadis tak ada. Begitu juga mengadakan sambutan maulid Rasul ini bagus. Kalau orang kata ada bid'ah, kalau bid'ah pun bid'ah yang hasanah. Tapi jangan ada sediakan kursi. Sedia kursi cantik, satu ini untuk Rasulullah datang. Ini untuk siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jangan. Itu bertentangan. Ada setengah tempat buat, tapi bukan dalam Malaysia lah tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, kata Rasulullah, wat imit ta'am ini, menjamu makan ini tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adalah antara perkara yang menyelamatkan ataupun memudahkan seseorang itu masuk surga. Lagi-lagi kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul ini, walaupun sebutir bawang, walaupun sebutir beras, Masya Allah, tabarakallah, ganjarannya begitu besar. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kata guru saya lah, kalau pergi majlis ilmu ni tuan-tuan, kalau boleh dapat 5, nek keneng entuk 5, nek dak entuk 5, setidak-tidaknya entuk loro. Nek keneng entuk 5, dapat 5 pergi majlis ilmu, termasuk majlis maulid. Kalau tak dapat 5-5, setidak-tidaknya dapat 2. Pertama, iaitu pertamanya dapat pahala, InsyaAllah. Tuan-tuan hadir dekat sini ni tuan-tuan, dia duduk berteleku, bertawak, ada duduk tawaruk, ada duduk iftiros, ada kakinya kejap-kejap selunjuk, ya, kejap-kejap tarik. Ya Allah, ganjarannya besar. Ustaz bolehlah cakap duduk kat kursi, kursinya baru pula tu, boleh musing-musing ni. Dapat sahamnya. Azan okay. Azan dulu kita sambung. Allahu Akbar, 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 Allah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف وجه العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لتخلف الميعاد. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, duduk dalam majlis ilmu ni kata guru saya, setidak-tidaknya contohnya majlis maulid dapat 5, tak dapat 5 dapat 2 pun alhamdulillah. Pertama dapat pahala. Ya, insya-Allah tuan-tuan hadir ni mencari keredaan Allah dapat pahala. Bukan setakat dapat pahala saja kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, malah setiap saat kita diampunkan dosa, dapat pahala, malah dinaikkan darjat. Apabila kita habis dalam majlis ilmu ni, diceritakan tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu ni bersama-sama kita para malaikat. Ada dalam hadis menyatakan lebih 70,000 malaikat bersama kita. Kemudian menaungi, menurunkan akan sayapnya, menaungi orang yang menuntut ilmu. Habis pergi belajar ni kita semua balik, wis madang, wis balik kapeh. Diceritakan malaikat ini mempersembahkan amalan hambanya kepada Allah. Allah Ta'ala tanya pada malaikat, wahai malaikat, bagaimana hambaku yang kamu tinggalkan tadi? Hamba mana? Hamba parik gantung contohnya. Hamba yang duduk dekat jemaah parik gantung tadi, surau parik gantung, dia teka seorangnya maghrib, seorangnya wis rewang kabeh ya Allah. Lepas sembahyang maghrib dia wirid, dia donga, ngaminkan doa. Kemudian sembahyang ba'diyah maghrib ya Allah. Kemudian berselawat dengan ucapan, kemudian duduk dalam majlis ilmu. Sanggup belum makan lagi, nyenuk duduk ya Allah. Apa yang diceritakan dalam majlis ilmu? Dia cerita tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Allah Ta'ala berkata pada malaikat, wahai malaikat, ku ampunkan hamba-hambaku yang pergi majlis ilmu. Termasuklah kita ni. Lalu malaikat berkata, ya Allah, ramai-ramai yang datang ni, tapi bukan tuan-tuan bukan perempuan. Ni contoh dan dialog tersebut. Ramai-ramai yang datang ni ya Allah, ada yang tak ikhlas lah ya Allah. Nak ampunkan ke juga dosanya? Dia datang nak tengok penceramahnya ya Allah, bukan nak duduk, bukan kerana Allah. Ingatnya penceramah mana, Kadi Batu Pahat ke, Kadi Mersing ke, penceramah bebas lah, rupanya kok orang kampung itu. Contoh. Ataupun dia datang kerana ya Allah, kalau tak datang nanti istrinya bebil. Oh abang ni kenapa ada maulid tak datang, dah kubur dah dekat, tak ingat mati ke bang? Wah, daripada isteri bebil aku pergi jugalah. Tapi pergi kerana bebil dan isteri tak tahan. Ikhlas ke tak? Tak ikhlas. Aku datang malam ni tak nak masalah, malalah
jadi pergi maulid ni yang penting aku dapat makan. Pergi kerana nak makan. Contoh bukan tuan-tuan, ya. Contoh, ya Allah, nak ampunkan ke dosa-dosa orang yang datang majlis ilmu ni yang datangnya tak ikhlas. Maksudnya dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Allah Ta'ala perintahkan apa? Wahai para malaikat, ku ampunkan juga dosa-dosa hamba-Ku yang pergi majlis ilmu itu walaupun tidak ikhlas, kerana mendapat keberkatan daripada orang yang ikhlas. Jadi terima kasihlah yang ikhlas ni, ya. Jadi yang tak ikhlas pun diampunkan dosanya. Yang kedua, tuan-tuan, kita pergi majlis ilmu, kalau boleh nombor 2 ni dapat ilmu, insya-Allah sikit-sikit dapat ilmu lah. Nombor 3, nombor 3 ni kalau adalah, kalau tak ada jangan marah pengusi. Tapi insya-Allah ada. Saya masuk aja walaupun lambat, dah tersedia semua atas meja, iaitu dapat makan. Dapat makan. Kalau ada, tak ada tak apa. Nombor 4, kalau ada, kalau tak ada jangan nuntut, dapat bungkus. Dapat bungkus. Tapi kalau tak ada pun tak apa, yang penting ilmu dengan pahala tadi. Yang 3 ni tak dapat tak apa. Pertama tadi, yang ketiga apa? Makan bungkus. Kelima ni aku nak cakap ke tak payahlah. Yang kelima sampul dalam cerita, ya. Sampul tak semua orang dapat. Ini contoh. Itu kata guru saya. Bukan apa, menaikkan semangat. Yang mana tuan-tuan hadirin, saya teruskan tadi, amalan yang menyelamatkan supaya mudah masuk surga, wa itmid ta'am, menjamu orang makan dan minum, wa absis salam, iaitu memberi salam. Ini adalah merupakan sunnah. Kita jumpa orang, kenal ke tak kenal ke, yang pentingnya dia Islam, kita beri salam. Jangan kita beri salam pilih. Ni geng aku ni, Assalamualaikum. Bukan geng buat bodoh. Kita beri salam. Tapi kadang-kadang saya pergi stesen minyak, lagi-lagi kalau pakai serban, pakai kopiah. Kita jumpa, kita punya pakai kopiah, pakai serban pun jumpa kawannya buat bodoh je. Padahal satu Islam tu. Tapi saya nampak Bangla, ini bukan puji orang Bangla, kebetulan dengan orang Pakistan di kerja pump station. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terperanjat je. Tuan Haji daripada mana? Ramah pula, beri salam. Yang aku pakai serban apa? Pilih-pilih pula beri salam. Tersentak juga saya, tuan-tuan, walaupun dia orang luar negara, tapi dia suka beri salam. Jadi kita ni kalau boleh sebarkan salam, masya-Allah, banyak keberkatannya. Yang ketiga yang menyelamatkan, yang mudah masuk surga, wasilil arham, menghubungkan silaturahmi. Macam tuan-tuan hadir pada hari ini, dapat mengukuhkan ukhuwah Islam, yang mana sebab itu kita disuruh para alim ulama terdahulu supaya kita mengadakan majlis sambutan Maulidi Rasul. Selain daripada kita tanda sayang pada Rasulullah, supaya kita ni dapat mengeratkan ukhuwah Islam dalam masyarakat. Dengan kita mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul, kita bermesyuarat, kita bergotong royong, dirikan konopi, masak dan sebagainya, kemas surau, mengikut kemampuan masing-masing. Secara tidak langsung kita telah menghubungkan ukhuwah Islam, mengeratkan perpaduan. Amalan yang kita buat ni, Rasulullah kata apa, tuan-tuan? Rasulullah ada berkata di dalam hadisnya yang sahih, iaitu amalan-amalan yang kita buat ini, di antara amalan, tuan-tuan, kata Rasulullah, man sarrahu ayyumiddallahu lahu fi umurihi wa yuwassi'a lahu fi rizkihi wa yadfa'a anhu maitata su'i falyatakillah wal yasir rahimah. Riwayat Imam Ahmad 1171 At-Tabrani. Sesiapa yang ingin umurnya panjang, mendapat rezeki yang luas, dan menolak suatu yang buruk, menolak bala, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menghubungkan silaturahmi. Tuan-tuan, kalau kita bertakwa pada Allah zahir dan batin, kemudian kita menjaga hubungan sesama manusia, kepada ahli keluarga, pada masyarakat, Allah Ta'ala akan lempah ruahkan akan rezekinya.
dan Allah Ta'ala panjangkan akan umurnya. Tuan-tuan, kalau dalam tubuh badan kita ni ada seketul daging, kalau seketul daging ni baik, maka seluruh anggota badan kita akan baik. Kalau seketul daging ni baik, soleh, bertakwa pada Allah, mulutnya baik, matanya baik, telinganya baik, sikil apik, tangannya apik. Apa seketul daging tu? Iaitu hati. Tapi dalam masyarakat ni hatinya apa? Iaitu masjid atau surau. Kalau masjidnya ramai, sing teko ruame, sing surau ni pun ruame kaya iki, alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya sebenarnya selalu salah, selalu pergi tempat orang, suruhnya tak ada orang. Tapi alhamdulillah dengan keberkatan tuan-tuan ya, dapat bersama-sama. Ya Allah, kita telah menjaga hati kampung. Kalaulah masjid dan suraunya, jemaahnya hidup, 5 waktunya hidup, maka kampung tersebut, masyarakat tersebut mendapat keberkatan daripada Allah. Program-program yang lain pun mudah nak dibentuk, dan kampung kita mudah-mudahan sentiasa mendapat rahmat dan mendapat rahmat daripada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kata Sayyidina Umar, nak tengok kampung tu hebat tak hebat, tengok masjid atau suraunya. Kalau boleh, kata Sayyidina Umar, masjid dan suraunya tu lebih cantik daripada rumah ahli jemaahnya. Oh, ni cakap memang senanglah. Saya ni cakap bukan nak mengajar, mengingatkan diri saya. Kalau boleh, masjid dan suraunya lebih cantik daripada rumah ahli jemaah. Tapi alhamdulillah sekarang dah cantik, ada langsir semua. Hanya Allah Ta'ala saja yang dapat membalasnya lah, yang berusaha semua. Yang kedua, kata Saidina Umar, nak tengok kukuhnya tak kukuh, sembahyang Jumaatnya ramai. Kalau masjid, itu insyaAllah sembahyang Jumaat ramai. Yang susah nombor 3, nak tengok kukuh tak kukuh hati kampung tu, masjid atau surau. Dan orang kafir sungguh bimbang kalau dia tengok sembahyang subuhnya ramainya macam sembahyang Jumaat. Wah, ini memang susah tuan-tuan. Itu nak menandakan orang Islam dah kembali kukuh. Orang kafir tengok sembahyang subuhnya, dia cerita tentang macam tengok cuma imam dengan Bilal lah, belum lagi ni, belum lagi. Tapi kalau sembahyang subuhnya ramai, wah, orang kafir sungguh gerun, musuh-musuh Islam sungguh gerun. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita bertakwa, menghubungkan silaturahmi, selain diluaskan rezekinya, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Di antara nak panjangkan umur ni, mungkin kata tuan-tuan, jaga pemakanan. Makanan yang lemak-lemak kita tinggalkan. Makanan yang manis jangan diselalukan, biar manis dalam senyuman, jangan manis dalam minuman. Ayo jaga. Makan sebelum malam dah makan, pukul 6 dah makan, wetik lemu. Makan nasi, ya Allah, takut nampak nasi macam nampak hantu. Takut. Makan sayur je semua, takut gemuk. Itu jaga pemakanan. Biar apa? Biar panjang umur. Tapi itu semua lantaran usaha kita. Tapi yang menentukan umur kita panjang ke pendek, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak semestinya kita jaga makan umur kita panjang, tapi kalau dah sampai ajal, jalan. Tapi apa yang kita buat tu memang disuruh. Rasulullah suruh makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara cara nak manjangkan umur dalam hadis ni suruh apa? Bertakwa pada Allah dan kemudian menghubungkan silaturahmi. Kita buat baik dengan orang. Dengan orang kita amalkan muka senyum jumpa orang. Kita mulut-mulut yang baik, cakap benda-benda yang baik, kemudian tangannya suka menolong orang. Besok dipanjangkan umurnya, bukan setakat di akhirat, malah di dunia Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Macam cerita yang saya cerita dulu tuan-tuan, dalam kisah Nabi Daud alaihissalam, yang mana tuan-tuan Nabi Daud satu masa jumpa dengan malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, aku nak tanya, saudara saya sebelah hadapan tu umurnya tinggal berapa hari? Saya tunjuk sana sebab sebenarnya orang muda-muda, dia tak terasa lah sangat.
Saudara saya sebelah hadapan tu umurnya tinggal berapa hari. Kata malaikat Israel tengok, oh wahai Nabi Daud, umurnya tinggal 6 hari lah. Oh tinggal 6 hari aja. Apabila dah sampai hari yang ke-6, Nabi Daud tunggu. Lepas subuh tak meninggal, lepas zuhur tak meninggal, lepas asar tak meninggal. Akhirnya masuk, dah terbenam matahari, masuk hari yang ke-7 tak meninggal, hari yang ke-8 tak meninggal, hari yang ke-9 tak meninggal, hari yang ke-10 tak meninggal. Akhirnya 1 bulan tak meninggal, 2 bulan tak meninggal, setahun tak meninggal, 2 tahun tak meninggal. Ini apa jadi ni? Kata tinggal 6 hari, dah 2 tahun tak meninggal ni. Kata orang Jawa, nyambatlah dalam hati Nabi Daud cakap, wah ini malaikat Israel salah tengok orang ni katnya ni. Kata tinggal 6 hari, dah 2 tahun tak mati ni. Tapi akhirnya mati juga. Kita ni nama makhluk manusia, mati juga. Cuma umur ni kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Umurnya sepatutnya tinggal 6 hari, Allah Ta'ala panjangkan jadi berapa? 20 tahun baru mati. Lalu malaikat Nabi Daud tanya malaikat Israel, wahai malaikat Israel, kau cakap saudara aku umurnya tinggal 6 hari, ni apa dah jadi ni? 20 tahun baru mati, kau silap ke wahai Nabi, wahai malaikat Israel? Kata malaikat Israel, aku tak silap wahai Nabi Daud. Memang sepatutnya dia umurnya tinggal 6 hari. Tak apabila nak masuk waktu maghrib, nak masuk hari ke-7, Allah Ta'ala perintahkan aku jangan cabut nyawa saudara Nabi Daud. Berilah masa beberapa ketika sehingga aku beritahu. Lalu Nabi Daud bertanya kepada malaikat Israel, apakah amalan saudara aku itu? Kata malaikat Israel, saudara kamu dalam masa hidupnya dia suka menziarahi mak dan ayahnya. Dia dalam masa hidupnya suka buat baik pada mak dan ayah. Kalau sakit carikan ubat, kalau belanja tak ada dia carikan, kalau tak ada duit dia cari, kalau sakit dia jaga dan sebagainya. Dan saudara kamu dalam masa hidup dia buat baik pada kaum kerabat, adik-beradik, pakcik, makcik, mak ngah, mak long, semua dia buat baik. Kemudian dalam masa hidupnya dia buat baik pada jiran tetangga dan sahabat andai. Rupa-rupanya amalan saudara Nabi Daud itu, dia suka menghubungkan silaturahmi dan mengukuhkan ukhuwah Islam. Itulah di antara amalan-amalan yang boleh memanjangkan umur. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, tuan-tuan, berkenaan menghubungkan silaturahmi ni, termasuklah buat baik pada mak dan ayah. Sebab itu daripada Sa'id meriwayatkan daripada Qatadah, Rasulullah bersabda, arba'atun la yajiduna rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masiratin hamsi mi'atin am. Apa kata Rasulullah? 4 macam orang yang tidak akan mendapat bau surga. Ada 4 orang ni, 4 macam ni tak bau surga, walaupun bau surga itu 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan, kalau berjalan 500 tahun agak-agak sampai mana? Ini 500 tahun akhirat ya. Bukan 500 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari dekat akhirat. Kalau 500 tahun, berapa jauh kalau dekat dunia? Kalau kita jalan 500 tahun dunia sampai mana? Sampai kubur lah jawapannya, tuan-tuan. Bau surga tu jauhnya 500 tahun perjalanan dalam hadis ni. Tapi ada golongan yang besok tak bau surga. Surga tu 500 tahun perjalanan, tapi ada golongan yang tak bau surga, kata Rasulullah. Pertamanya iaitu al-bakhilu, orang yang bakhil. Orang yang bakhil ni maksudnya dia lokek untuk dirinya dan lokek untuk orang lain. Kalau untuk orang lain aja, untuk dirinya tak lokek, tu kedekut. Ini untuk dirinya pun lokek, untuk orang lain pun lokek. Pergi kedai tom yam, order 1 tom yam ayam. Tak mau ayam, tak mau isi, mau kuah sahaja. Oh, memang jimat betul. Dia bukan kerana ada gawat tak boleh makan ayam ke udang ke, bukan. Dia nak save duit. Kalau ada isi semua mungkin RM8, kalau kuah RM2, tawar lagi RM1 boleh tak? Mungkin kasih. Jimat betul.
Beli kopi dekat kopi Parik Sidik tu. Siapa namanya kopi siapa? Kopi Ajis 100 gram. Poh, minta betul-betul. 100 gram. Tapi satu hari minum kopi Gebres pula tu 3 kali. Isinya cakap, "Bang, kopi kan baru beli pagi tadi." Abang beli 100 gram bukan sekilo. Ambil butut kuari keruk. Yang penting hitamlah yang poh. Memang berkira betul. Jangan tuan-tuan. Kalau tak bertaubat takut nanti tak bau surga tuan-tuan. Nak makan sedap tunggu orang belanja. Orang belanja je number one dia belanja. Yang belanja pun minum TO. Dia order apa? Carrot susu ais. Wah. Yang belanja roti kosong. Dia order apa? Roti kosong double, telur goyang 2. Wah. Time bayar. Ini bukan orang sini Datang yang cakap ni. Time bayar. Dia mulalah basuh tangan. Basuh tangan macam mandikan mayat. Tak lama betul. Kerana apa? Takut kena bayar. Oh memang jangan. Ini adalah orang bahil. Kalau tak bertaubat, takut nanti tak bau surga. Yang kedua, wal manan. Wal manan ni bukan wak manan. Jangan takut yang namanya wak manan pula. Wal manan ada sabdunya, iaitu orang yang dalam masa hidupnya suka menyebut-nyebut atas pemberiannya. Engkau tadi maulid makan daging unta tak? Ada daging unta? Ada. Kalau ada saya ubah lagi. Saya sebut lain takut ada nanti orang kecil hati pula walaupun saya gurau. Ada daging unta tak? Ada. Daging unta ingat-ingat ada ke jual dekat pasar-pasar baik usop ke baik. Tak ada, luar negara punya. Kau nak tahu siapa yang bagi tu? Tak tahu? Anak lah yang bagi daging unta tu. Kita online daging tu. Sekilo kau nak tahu? 200 tau. Disebut-sebut takut habis. Sejuk tak kat surau? Sejuk tak? Sejuk. Kenapa sejuk? Ada aircon. Contoh aircon tu siapa yang beli? Tak tahu. Dah 2 tahun pasang aircon pun tak tahu. Ni aku nak bagi tahu lah ni. Aku lah yang bagi tu. Kau tak jangan haraplah rasa sejuk. Dia suka sebut. Walaupun isteri pada suami. Abang. Ini contoh. Rumah saya dia. Ini bukan yang rumah Abang. Wah. Dah maju sikit. Kereta besar. Perniagaan berjaya. Abang lupa siapa yang bagi modal dulu. Ini yang bagi modal isteri abang ni. Gelang sampai taruh dekat arwah nu. Kebun kita pajakkan. Walaupun abang dah tebus, abang dah berjaya, abang lupa nak kahwin lagi Ingat, nanti kalau kita tak tolong, jangan harap abang mewah macam ni. Silap-silap abang pakai spender je. Ni contoh. Bukan ibu-ibu semua menjempol. Jangan diungkit-ungkit. Takut nanti kalau tak bertaubat tak bau surga. Yang ketiga, siapa yang tak bau surga? Wamud minul kham ni iaitu orang yang tetap minum arak. Gitu tak. Kita tak minum arak tuan. Kita minum daun ketum aja. Daun ketum asal tak apa jadi ubat. Tapi jangan dikasih brekol, ditumbuhkan ubat nyamuk. Apa lagi? Biar lalok. Itu tak boleh. Saya pernah dekat sekolah tuan-tuan. Ada cikgu tu dia tak cerita dengan saya, dia tak adu lah. Kalau pihak jabatan dia cerita dengan saya tepi je, PM tepi. Budaknya jadi lalok dekat kelas. Ni cerita betul. Rupa-rupanya ada anak murid tu buka peti air, mak bapaknya kerja ingatkan air sasi. Kan warnanya gelap-gelap. Sampai sekolah dia minum. Pahit-pahit sedap pula. Kasih kawan-kawannya minum. Tak pernah minum, rupanya minum daun ketum. Dan semua mabuk semua satu kelas tu. Dan cikgunya bimbang. Rupa-rupanya dapat tangkaplah dia tu. Jadi kalau minum hati-hati, simpan baik-baik. Jangan nak minum ni. Ini bukan tu. Itu tak jadi ubat tak apa. Jangan sampai memabukkan. Kalau kita meminum yang memabukkan, solat kita tak diterima 40 hari 40 malam.
minum arak, contohnya memabukkan ataupun cecair yang memabukkan, maka 40 hari 40 malam solatnya tak terima, ataupun selama dia masih tetap minum yang memabukkan, solatnya tak diterima. Malah kalau dia mati tak bertaubat, tak bau surga. Dekat dunia ni minuman yang halal banyak tuan-tuan, yang haram cuma 4 je. Pertama, cecair yang memabukkan, contoh arak. Kedua, cecair yang memudaratkan, haram. Minum air bateri. Boleh tak air bateri minum? Yang minum, kalau nak minum lah kalau berani. Nombor 3, cecair yang haram, cecair yang najis. Ambil tung belakang tu najis, minum air najis. Yang keempat, cecair apa yang haram? Air curi. Air curi haram. Air kelapa mata halal tak? Halal. Tapi ambil air kelapa mata orang tak minta izin, curi, jadi haram. 4 aja. Cecair yang memabuk, cecair yang mudaratkan, cecair yang najis, dan cecair yang curi, jadi haram. Yang lain halal. Dan yang keempat, tak bau surga, iaitu akul walidaini, orang yang derhaka pada ibu bapa. Kalau dia tak bertaubat, takut besok tak bau surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, amalkanlah menjamu orang makan, kemudian sebar-sebarkan salam, menghubungkan silaturahmi, dan seterusnya. Wasalli bil laili wan nasu niyamu tadkhuluna jannah bisalam. Iaitu yang satu ni kita jangan lupa. Tadi menjamu makan, memberi salam, menghubungkan silaturahmi, itu hubungan sesama manusia. Tapi yang satu ni jangan sampai lupa, iaitu kita berdiri di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kalau yang dah berumur macam saya ni, umur dah 84, ya, kalau diterbalikkan lah, memang dah tua dah tuan-tuan. Jadi rajin-rajinlah kita bangun malam. Tak dapat pertengahan malam, akhir malam pun tak apa, walaupun 2 rakaat solat sunat tahajud, ya, amalkanlah, kerana ia besok akan memudahkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita kena sayang pada Rasulullah? Ya, kenapa kita kena sayang pada Rasulullah? Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita kena sayang pada Rasulullah sebab apa? Sebab Rasulullah sayang kepada kita semua. Betul? Rasulullah sayang kepada kita semua. Contohnya satu bukti apa tuan-tuan, Rasulullah sayang pada kita semua? Contohnya peristiwa ketika Rasulullah di-mi'rajkan, yang mana disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sehari semalam solat fardu, solat fardu sehari semalam. Sebelumnya adalah 50 waktu. Tapi Rasulullah sayang pada umat-umatnya. Dia dengar nasihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sombong tuan-tuan. Betul? Tadi sebelum ketika Rasulullah diisrakan, Rasulullah dengan Nabi Musa alaihissalam, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, dia berjemaah dekat Masjidil Aqsa. Diceritakan Nabi Musa di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi imam, nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Musa menjadi makmum. Tetapi ketika Rasulullah di-mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah ke Aras, Allah Ta'ala syariatkan solat 1 hari 1 malam 50 waktu. Rasulullah turun sampai lapisan langit yang ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tahan. Ya Rasulullah, umatmu ni lemah-lemah, umatmu ki cilik-cilik dibanding ke umat-umatku. Umat-umatku pun tak mampu kalau nak buat 1 hari 1 malam 50 waktu. Sedangkan umatmu ni kecil-kecil, mana mampu nak buat 50 waktu. Rasulullah dengar nasihat Nabi Musa.
Lagi-lagi dia memang benar dia kasih pada umatnya. Umat aku ni lemah-lemah. Kalau buat 50 waktu agak-agak boleh ke melakukan. Tuan-tuan 50 waktu boleh buat tak agak-agak? Kalau saya tak tahulah tuan-tuan ya. 50 waktu. Naik lagi Allah Ta'ala kurangkan. Allah Ta'ala kurangkan berapa waktu? Allah Ta'ala kurangkan. Ada setengah ulama diturunkan 5, ada yang diturunkan 10. Daripada 50 jadi 40. Turun lagi, kata Nabi Musa, minta lagi, tak mampu makmu ni, naik 40, dikurangkan meneh 10, jadi 30. Tak mampu makmu ni lemah, tak mampu, minta kurang lagi ya Rasulullah, naik lagi, kurang lagi 10, jadi 20. Naik lagi dikurangkan, jadi 10. Kan? Ni tak mampu, makmu lemah, kecil-kecil, minta kurang. Akhirnya tinggal 5. Tinggal 5 pun kata Nabi Musa, ni berat lagi ni, umatmu nanti tak mampu. Tapi Rasulullah malu nak bertemu dengan Allah, sebab dah banyak kali berulang kali bertemu dengan Allah. Saya nak tuan-tuan terfikir tak, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kurangkan terus daripada 50 pergi 5? Ya Rasulullah, aku kurangkan pada umat-umatmu 50 terus jadi 5. Kenapa sikit-sikit dikurangkan 10 ataupun yang kata 5, kenapa? Ini mengambil kita supaya mengambil iktibar apa? Supaya kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suka kepada hamba-hambanya banyak berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala suka kepada hamba-hambanya yang suka minta pada Allah. Jangan malu, sebab pemurah Allah tak sama dengan pemurahnya manusia. Kalau kita belum tahu tuan-tuan, hari Senin mal nyilih RM50, yolah sian, jikoklah 50 wis ora payah bayar. Dino Senin, dino Selasa mal nyilih ne 100, ngono apa to? Alah lantai ni pedot 100 40 dak ono keneng lah 40 ke 40. Dino Repo mal nyilih ne RM80, agak-agak dekat ia pula yo. Kalau tuan-tuan mungkin bagilah tuan-tuan. Kalau saya minta maaf lah, macam-macam alasan. Besok kalau ada orang datang, tutup pintu, cakap abadah bagi kebun. Macam-macam, macam menyampah. Tapi Allah Ta'ala tidak. Semakin kita minta, semakin Allah Ta'ala suka. Jadi tuan-tuan jangan jemulah berdoa pada Allah. Jadi kalau kita ada masalah, mengadu dengan Allah. Tapi kadang-kadang kita mengadu dulu pada manusia. Pada manusia tengok macam tak berjaya, baru mengadu pada Allah. Jangan, mengadu pada Allah dulu. Banyak berdoa pada Allah. Lagi mengadu dekat Facebook, lagi ya susah tuan-tuan. Macam-macam ceritanya. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, solat jadi 5 waktu, menandakan Rasulullah sayang pada umat-umatnya. Dia tahu umat-umatnya lemah, tak mampu buat 50 waktu, dikurangkan jadi 5. Kita lakukan 5 ni tuan-tuan, ganjarannya macam 50 waktu. Begitu juga solat sunat tarawih bulan Ramadan. Malam pertama Rasulullah berjemaah, ramai sahabat ikut. Malam kedua Rasulullah datang lagi, ramai sahabat ikut. Malam ketiga, wah makin ramai sahabat datang, Rasulullah berjemaah dekat masjid. Rasulullah datang masjid, sahabat pun ramai datang. Wah malam yang keempat ni makin ramai katnya, makin ramai lah. Tapi Rasulullah tak datang, solat sunat tarawih dekat rumah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa malam tadi solat tarawih dekat rumah? Kata Rasulullah, wahai sahabat, aku khawatir sekiranya malam keempat aku pergi lagi solat sunat tarawih di masjid, aku khawatir umat-umatku diwajibkan solat sunat tarawih. Sebab dia tahu kesian. Kalau jadi wajib tuan-tuan, satu hari 50, sembahyang tarawih 20. Saya takut tak puasa pula tuan-tuan nanti. Yang kasihnya Rasulullah pada umatnya, itu contohlah. Sebab itu kita kena sayang pada Rasulullah. Rasulullah sayang pada kita, takkan kita tak nak sayang pada Rasulullah. Yang kedua, kenapa kita kena sayang pada Rasulullah? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang pada Rasulullah. Allah Ta'ala cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita hambanya pun kena cinta kepada
kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya bacakan ayat tadi, ya, ayat yang mula-mula saya baca tadi tuan-tuan, iaitu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana kita ni kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tuan-tuan hadirin hadirat, kita kena cinta, kena taat, kita kena jadikan Rasulullah itu sebagai ikutan kita. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, ikut Rasulullah, bermakna kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita mengucap 2 kalimah syahadah, tak sempurna kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah, kalau tak ada gandingannya, iaitu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat tuan-tuan, kalau dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala sebut selain daripada Rasulullah, dia sebut ya Musa, ya Isa, ya Adam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak sebut ya Muhammad. Dia sebut apa tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah? Dia sebut contohnya ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal mudassir, ya ayuhal muzammil. Dia sebut gelaran Rasulullah, dia tak sebut ya Muhammad. Kalau nabi lain ya Isa, ya Musa, ya Adam. Ya, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penghulu segala nabi, penghulu segala rasul. Sebab itu kalau kita sebut Nabi Muhammad ni, kita tak boleh sebut macam orang-orang biasa. Macam kita sebut nama kawan, Mal, ada dengan ni. Wahid nak pergi mana? Contoh. Suratman nak pergi mana? Sebut nama. Kita dengan Nabi Muhammad tak boleh sebut macam orang biasa. Muhammad telah pergi. Jangan. Haram hukumnya. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah An-Nur ayat 63. Kita dilarang menyebut nama Rasulullah ini seperti menyebut nama-nama manusia seperti biasa. Kita sebut ya Rasulullah, Nabi Muhammad, Sayyidina, ya, kena sebut sebagai tanda kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jam pun dah 8.51. Seterusnya, kalau kita sayang pada Rasulullah, tadi kenapa kita sayang pada Rasulullah? Sebab Allah Ta'ala cinta pada Rasulullah, bermakna kita kena wajib cinta pada Rasulullah. Dan yang keduanya, sebab Rasulullah sayang kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya, bukan hambanya pula, pada umatnya, maka umatnya kena sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana pula kita nak sayang pada Rasulullah? Kalau tak mampu buat semua, jangan sampai ditinggal semua. Kita nak sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita amalkanlah sunnah Nabi. Di antaranya, kalau tak mampu buat semua, janganlah sampai ditinggalkan semua. Sebab Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, bermakna dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, bermakna dia telah masuk surga bersama-samaku. Apa sunnah Nabi, tuan-tuan? Di antaranya, tuan-tuan, amalkanlah 4 perkara ini. Siapa yang dapat 4 perkara ini, dia telah beruntung dunia dan akhirat. Siapa yang dapat 4 perkara ini, dia telah beruntung di dunia dan di alam akhirat. Siapa yang tak ada ni berusaha untuk dapatkan. Pertamanya, kita hendaklah jadi walisanun zakirun, lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah. Tuan-tuan, contohnya lidah kita dibasahi dengan membaca zikir-zikir yang memberatkan timbangan. Apa dia zikir-zikir yang memberatkan timbangan, tuan-tuan? Apa contohnya? Kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan alal lisan, sakilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa maksudnya tu?
dua kalimah yang memberatkan, dua kalimah yang disukai Allah, ringan di lidah tapi berat dekat timbangan. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah. Banyakkan baca tu, sambil basuh baju ke, sambil apa ke, jangan dalam tandas pula. Ya, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lagi satu tuan-tuan, kalau boleh 24 jam ni kita banyakkan kalimah membaca tahlil. Kalau kita sayang pada Allah, banyakkan zikir tahlil. Apa zikir tahlil? La ilaha illallah. Kalau boleh sambung terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak-banyak. Dan ada satu amalan yang saya terangkan pada hari Jumaat yang lepas. Amalkan 3 kali ataupun 4 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Pendek je kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalau tuan-tuan baca 3 kali ataupun 4 kali selepas sembahyang fardu, seumpama kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah sebanyak 72,000 kali. Banyakkan zikirlah. Dan zikir yang lain-lain lah tuan-tuan. Termasuklah baca selawat. Kalau kita sayang pada Allah, banyakkan la ilaha illallah zikirnya. Kalau kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan zikir apa? Banyakkan baca selawat. Kalau boleh satu hari satu malam jangan kurang 100 kali. Siapa yang mengamalkan selawat 100 kali satu hari satu malam, Allah Ta'ala kabulkan hajatnya. Tuan-tuan ada hajat tak? Anaknya dah lama dah, contohnya anaknya nak peksa, mudah-mudahan dapat keputusan cemerlang. Anaknya dah mohon kerja sana kerja sini, semua ditolak, kelulusan ada hajat tak? Ada. Anak aku kau tak pernah dipinang orang, contohnya. Bila nak dipinang orang-orang yang baik-baik, ada hajat tak? Ada. Selain berusaha tuan-tuan, banyakkan baca selawat. Siapa yang baca selawat 100 kali satu hari satu malam, Allah Ta'ala sempurnakan 100 hajatnya. 70 Allah sempurnakan dekat akhirat, 30 Allah Ta'ala sempurnakan dekat dunia. Sebab tu orang-orang dulu sikit-sikit selawat, sikit-sikit selawat, betul? Nak pergi mana? Pergi ke hutan, baca selawat. Nak pergi mana? Nak pergi temu duka, baca selawat. Nak makan ubat, baca selawat. Kafir selawat, sidik-sidik selawat orang dulu. Tapi kita buat lagi tak? Nak pergi mana nak? Pergi bandar. Nanti naik motor, baca banyak selawat dia. Ini ubat ni demam ni, kena COVID ni, minum ubatnya 3 kali sehari. Ada sebut baca selawat? Kadang-kadang tak sebut pun baca selawat. Tapi orang dulu sikit-sikit selawat. Kenapa? Dengan baca selawat, insya-Allah doanya mudah dimakbulkan oleh Allah, hajat kita mudah dimakbulkan oleh Allah. 70 di akhirat, 30 dekat dunia. Rasulullah tak suruh baca selawat panjang, baca selawat pendek pun tak apa. Contohnya baca selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tak banyak pun, 100 kali kejap aja. Yang keduanya, orang beruntung dunia dan akhirat. Pertama, walisanun zakirun. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Itu orang yang beruntung. Sesuatu yang berlaku ni kita kena terima, kena reda. Kalau Allah tak izinkan, tak berlaku tuan-tuan. Ini saya teringat tuan-tuan dekat Batu Pahat, masa majlis Maulidi Rasul. Ada pergi tak? Ada pergi? Mungkin tak pergilah. 15 ekor lembu tombak. 15,000 pula. 15 ekor. Hari ni ada 15 ekor. Tak ada kan ekornya lah. Ini 15 ekor lembu, ada orang yang komplain tak dapat makan. Dah bawa dulang, dah beratur panjang, kontol. Tiba sampai dia, Haji, dah habis lah. Dah habis.
memang ditakdirkan, Allah Ta'ala tentukan dia tak dapat makan nasi biryani. Agak-agak macam mana? Kalau dia hati yang bersyukur, dia ingat pada Allah, ini bukan rezeki aku, ya tak apa, ya Allah, mungkin ada rezeki yang lain, tak izinkan. Sampai rumah lah, ada masak yang lah katanya pergi maulid, ya masak sikit-sikit aja, keluarkan layang, nasinya dipanaskan. Contohnya, nasinya dipanaskan, lauknya ada sikit dipanaskan. Allah Ta'ala tak izinkan lagi dapat rezeki. Baru nak nyempluk itu, Assalamualaikum, ada orang beri salam pula tu. Ada orang beri salam. Macam mana nak marah, macam mana? Jiran datang, layan. Pula-pula nasinya tak ditutup. Ingatkan lepas dia layan orang datang tu dapat makan, rupa-rupanya kucingnya dah sambung. Makan ke tak? Tak dapat makan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, walaupun rezeki dekat mulut, Allah Ta'ala tak izinkan, tak dapat. Saya pernah sikit lagi, saya pernah macam tersadar. Saya pergi sekolah agama, masa tu hujan-hujan, guru besar yang racun, gerimis gitu. Ustaz, hujan-hujan kok ngeracun ki ngopo? Ya orang mati. Hujan-hujan kok ngeracun, gerimis gitulah, tak lebat. Cikgu tu cakap apa? Ustaz, yang matikan ni bukan racun, yang matikan Allah dengan izin Allah. Aku pun, ya tak jugalah. Asal kita tarik balik aja, ya betul. Tapi sekali tengok-tengok besok mati betul lah rumputnya. Wah, bukan jalan-jalan, betul juga. Racun tu yang mati, kalau tak izin Allah tak mati rumput tu. Bukan racun tu, itu sebagai asbabnya je. Yang matikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena jadi hati yang bersyukur. Beruntung siapa yang hati bersyukur. Nombor 3, siapa yang bunyikan nombor 1 tadi, lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, ya. Nombor 3 tuan-tuan, wa badanun sabirun, badan yang sabar. Ya Allah, kita ni badan yang sabar. Tuan-tuan ni sabar tuan ni. Ini badan yang sabar beramal ibadah. Kok orang entek wis luwe, dorong nyenuk, sabar ni tuan-tuan ni. Betul. Sembahyang tu kena sabar tak? Kalau tak sabar, itu yang macam kinjeng arek cewek. Wallahu akbar. Allahu akbar. Sebab tu bagusnya berjemaah. Ya Ibrahim ya. Kalau dekat rumah, Masya Allah, lagi-lagi malam Jumaat, abang, wah wis bring, baca Fatihah pun wasol aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu okey jugalah tuan-tuan. Yang ada baca lawaju yang betul, waladhdallin, ujungnya aja tuan-tuan. Ya Allah, kena sabar. Ambil wuduk kena sabar tak? Kena sabar. Kalau tak sabar itulah yang kadang-kadang tak sempurna. Jadi tuan-tuan, sabar ni tuan-tuan, sabar melakukan perintah Allah kena sabar. Sabar yang kedua, sabar apabila meninggalkan maksiat kena sabar. Jom, engkau ni kerja tunggu lungus tak kaya-kaya, jom kita main judi mesin. Jomlah, mana tahu ada rezeki. Astaghfirullahalazim, sabar, dia tolak tak nak pergi. Nombor 3, sabar apabila ditimpa musibah. Dan yang akhir sekali, kalau tuan-tuan dapat nombor 4 ni, pertama, lidah yang bersyukur, hati yang bersyukur, lidah yang zikir, hati yang bersyukur. Nombor 3-nya badan yang sabar. Yang akhir sekali, isteri yang solehah. Kalau suami pula, isteri pula dapat suami yang soleh. Siapa yang dapat isteri yang solehah, suami yang soleh adalah suatu keuntungan yang amat besar. Jadi jangan, kalau tak soleh jangan cari lain, jangan. Didiklah supaya menjadi yang soleh ataupun solehah. Jadi 4 perkara tu tuan-tuan, insya-Allah kalau dapat diamalkan, dia beruntung di dunia dan di alam akhirat. Jam pun dah pukul 9.03, saya faham ya. Nasi pun dah berang-berang ya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selain daripada itu, kesimpulannya tuan-tuan, kalau kita sayang pada Rasulullah, banyakkanlah berselawat, amalkanlah sunnah Nabi, dan seterusnya rajin-rajinlah duduk dalam majlis ilmu. Di mana ada majlis ilmu, pergilah. Ya, insya-Allah dia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Kalau silap dan salah harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa filan wa ibratan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.